Okey, saya rasa kita boleh mula dulu. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, sebelum tu Alhamdulillah. saya nak jemput seorang lah baca doa. Ryan. Nak dengar suara Ryan. Mana Ryan? Ryan dah hilang ke? Ya, cikgu. Saya, Jom cikgu. kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salah. Allahumma aftah alaina hikmataka wa yassir alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbil shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Okey, terima kasih. Okey, hari ni kita akan ramai ya. Sepatutnya ada 5 kelas. Saya tak tahulah adakah semuanya masuk ataupun tak. Jadi kita nak sambung lagi hari ni ikut modul. Ingat lagi tak apa yang kita belajar dalam asas nombor? Ada berapa jenis asas? Berapa asas yang kita belajar? 10. Ya, 10. Apa dia? Asas 1, asas 2, asas 3 sampai asas 5 senang. Asas 1 ada ke? Asas 1 tak ada, asas 2. Asas 2 terus. Dia start pada 2. Jadi asas 2 sampai asas 10. 11? 11 ada. 10. Asas 10. So sebelum ni kita dah faham dah pandai kan. So hari ni kita nak sambung lah. Nak tambah lagi kepandaian yang ada tu. Okay, so kita nak tengok bahagian D dalam buku modul tu. Ya, ni bahagian D. Kita nak tengok macam mana nak jawab. Dia suruh cerakinkan setiap nombor dan tentukan nilai nombornya dalam asas 10. Soalan tu dibagi dalam pelbagai asas lah kan. Yang nombor 1 ni asas 4, lepas tu asas 6, asas 7. Dia suruh jadikan asas 10 kan? Kita tukarkan. So ini kaedah dia. Untuk semua asas mulai 2 sehingga asas 9 nak tukar ke asas 10 kena guna kaedah inilah. Dia senang aja. So saya dah ni Okey, tengok contoh ni, katakan asas 3 soalan ni. Soalan dia 2101. Jadi langkah mula-mula sekali kita buat, kita dah tahu kan kita akan letakkan kalau asas 3 mesti 3 kuasakan start dengan kosong dari hujung kan. Lepas tu naik. Semakin ke kiri nilai dia bertambah. Jadi 3 kuasa 1, 3 kuasa 2, 3 kuasa 3. Lepas tu barulah kita tulis kirakan ya. Ini yang dimaksudkan cerakinkan. Dia pecahkan ya. Cerakin tu bahasa matematik lah. Dalam bahasa Melayu tak ada cerakin tu. So bila dah awak nak pecahkan, awak kena tulis satu-satulah. Mulai dengan 2 darab dengan 3 kuasa 3 bracket. Lepas tu campur pula dengan 1 darab dengan 3 kuasa 2. Campur dengan 0 darab 3 kuasa 1. Campur dengan 1 darab 3 kuasa 0. Dah dapat tu, barulah kita tekanlah guna kalkulator. Guna kalkulator. Macam mana guna kalkulator? Awak boleh tahu kan yang tekan kuasa tu? Saya terlupa pula. Tahu. Yang bukan ni kot, yang sebelah kuasa 2 tu. Yang gambar mulut ke bawah. Yang simbol ni kan? Betul. Ini untuk kuasa. Ya. Ni untuk kuasa. Jadi kalau saya 2 darab dengan 3 kuasa 3 sama dengan saya dapat tu. Lepas tu kita campurkan. Campur dengan 1 tak payahlah type kan? Terus je campur dengan 3 kuasa 2 sama dengan apa? Lepas tu kosong pun tak perlulah kita type sebab kita tahu kosong darab dengan apa-apa jawapan dia kosong kan? So kita tak payahlah nak tekan ni, buang masa je. Lepas tu kita terus campurkan dengan 1 kuasa 3 kuasa kosong ni berapa? Tak payahlah nak tekan 1 darab tu 3 kuasa kosong sebab kita tahu 3 kuasa kosong sama dengan 1 kan? Betul. So untuk jimat masa ni awak dah terus dah boleh dapat ni 1 darab 1 kan? 3 kuasa kosong ni adalah 1 kan? Yes.
So awak terus dia campur dengan 1 sama dengan berapa dapat? Ada tak yang tekan sama-sama dengan saya kalkulator tu? Dapat berapa? Cuba tekan. 28. Hei, 28. Yang lain dapat 28 ke? 64. Alah, 24. Siapa yang dapat 28 tu kalkulator tak ada bateri ke apa? Siapa tu? Asnida, saya salah tekan. Okey. Dia memang Dia memang tekan lagi malu halus. Dia Cuba memang tekan lagi sekali ya. Pasti awak dapat 64. Jadi dalam kita nak menjawab soalan ni, kita tak nak buat lambat-lambat ya. Mana yang ada cepat terus skip aja. Kalau kosong ni ya, tak payahlah nak kira ya. Dalam maths ni kita kena cepat lah sebab dalam exam pun masa mencemburui kita. So semua asas 7, 8 semua awak nak tukarkan pada 10. So guna je kaedah ni. Boleh? Boleh. Okey, sangat senang je kan. Jadi nanti awak buatlah semua ni, lengkapkan. Dah lengkap cikgu. Tak ada soalan cikgu. Tak ada soalan ke? cikgu. Tak ada. Cikgu dah makan? 4G sebab dia orang belum masuk lagi. 4G macam mana? Kalau Boleh cikgu faham? nak terangkan kat kedua orang pun boleh juga. Kita orang boleh buat kerja. Kita boleh buat kerja kita. Terangkan apa? Terangkan asas-asas nombor daripada awal sampai Pada awal. So, diorang baru masuk kan. Yang maknanya awak tak faham apa yang saya terangkan sekarang ni. Bukan. Yang kelas 4G tu kan dia tak belajar lagi asas 2 tu macam mana nak cari tempat nilai digit dia. Cikgu boleh lah terangkan kat diorang dulu. Kita orang buat kerja yang cikgu bagi dulu. Kita buat kerja cikgu bagi. Okey, saya nak tanya 4G dan 4N. Setuju tak? Ya cikgu. Ya cikgu. Awak nak saya terangkan yang dari awal ke macam mana? Meja. Atau Dari awal lah cikgu. Cikgu lah kalau cikgu dah. Dari awal. Sebab matematik mah kena dari awal cikgu. okey, kalau yang dari awal yang pelajar-pelajar saya tu kan. Homework Pelajar yang dah bijak pandai tu 4C, 4E, Ya cikgu. Amin. 4L tu kan. Terus. Awak siapkan ni dulu kan sementara saya Okey. terangkan. Sementara cikgu aja kita siapkan boleh. Boleh sangat. Boleh sangat. Cikgu take care. Saya ambil masa nanti awak masuk balik ke apa macam mana? Oh tak, kita tunggu. Kita orang tunggu sini. Okey. Kita tak pernah curang dengan cikgu janji. Saya ada berapa lagi yang saya nak terangkan okey. Baik, saya ulang baliklah untuk yang kelas 4G 4G dan 4N ya. Guna yang tengok modul awak muka surat 10. Jelas tak nampak? Nampak tak? Jelas. Okey. Baik, asas nombor kita akan belajar bab 2 ni ya. Bab 2 saya dah cakap sebelum ni pada kelas-kelas lain memang kalau ikut silibus SPM yang sebelum ni dia keluar dalam kertas 1. Kertas 1 sahaja. Saya tak tahulah untuk awak punya format SPM yang baru kan. Mungkin ada kertas 2 kot. Jadi kena fahamlah semua kena faham apa yang saya akan terangkan. Jadi kita akan tengok asas asas nombor, kita akan belajar asas 2 sampai asas 10 Jadi apa dia asas 2 dan semua asas-asas yang lain. Kalau disebut asas 2 maksudnya nombor yang ada adalah asas 2. Nombor dia adalah mula daripada 0, 1. 0 dan 1. Ada 2 nilai sahaja. Kalau disebut asas 3, dia ada nombor 0, 1 dan 2. Maknanya nombor 3 tak termasuk. Okey, faham? Kalau saya tanya untuk asas 9, asas 9 nombor berapa yang ada dalam asas 9? 0 sampai 8. Bagus. Dan nombor yang kita guna seharian ni adalah asas 10. Kita tak tulis lah. Kalau contoh kalau asas 2 ni dia ada 2
Asas 2 ni ada dua nilai je kan. Dia boleh jadi 1101. Macam ni lah dia tulis kan. Dan ditulis bawah ni asas 2. Ya. Okey, kalau asas 9 katakan, dia nombor yang tak ada nilai 9 lah kan. Katakan saya tulis 3470 asas 9. Ni asas 9 lah. Dia kalau ada nilai 9 dia bukan asas 9. Faham tak? Faham. Okey, macam nombor yang kita guna sekarang ni 970 ni asas berapa? 10. Ya, bagus. Asas 10 sebab dia last 9 kan. Kita seharian je, tapi kita tak tulis lah. Kita akan tulis 4970 saja. Dalam hari-hari kan kita kalau guna pengiraan biasa kita tak tulislah asas 10 ni kat bawah ni kecuali dalam bab asas nombor sahaja. Okey. Jadi sekarang ni untuk latihan sebelum ni, kelas sebelum ni adalah muka surat 10 ni. Cuba kita tengok soalan dia. Contohnya soalan 6 ni. Dia suruh kita tentukan setiap berikut yang mewakili dalam asas yang dinyatakan. Kalau asas 7, adakah 73 ni asas 7? Bukan. Ya, bukan. Jadi awak untuk soalan ni awak bulatkanlah yang bukan, yang betul ya. Jadi 64. Ya. Ya, awak bulatkan. Okey. 146. Betul. Betul, bulatkan. Biarlah kita orang yang jawab. Kau kelas lain kan? Aku hari tu tak masuk kelas. Saya tak tahu awak kelas mana. Siapa yang tadi tu kelas mana yang jawab tu? Saya cikgu, Pak C. Awak kelas mana? Pak C. 4C. 4C bukan ke saya suruh buat kerja lain tadi? Saya tak masuk kelas cikgu dulu. Dulu saya tak masuk kelas. Okey, tak apa. Dimaafkan. Mana yang tak masuk kelas boleh masuk kelas. Tapi kan saya dah send ni. Okey, 280. Asas 7 ke tidak? Tak ada siapa yang nak jawab. Bukan. Sebab dia ada 8 kan. Dia lebih besar daripada 7 kan. Bukan jugalah kan. Dia mesti asas 7 ni kurang daripada 7. Less than 7 baru dia masuk dalam asas 7. Okey, yang the next one 1027 ni? Bukan. Okey, bagus. 2064? Betul. Ya. Betul. Okey, dah faham lah tu kan? Okey, kalau dah faham, kita tengok yang the next page ni, muka surat 11. Kalau saya tak bawa eraser pula. Okey, contoh ni tengok yang ni lah ya. Contoh dia kata nyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi setiap yang berikut. Jadi dia akan bagi asas 9 ni, asas 6, asas yang 2 sampai asas 9 lah ya. Dan dia suruh awak tentukan nilai tempat dan nilai digit. Jadi ada 2 row dekat sini ya. Ni soalan dia 218. Lepas nilai tempat ni kita akan mulakan dari hujung sebelah kanan ya. Hujung sebelah kanan. Kalau soalan tu asas 9, awak kena tulis 9 kuasa kosong. Lepas tu sebelah sini makin bertambah lah hala ke kiri ni. 9 kuasa kosong mesti sama dengan 1. Kalau tak tahu awak tekan kalkulator. Awak belajar kan, apa saja nombor yang kuasa dengan kosong mesti 1 jawapan dia. Ya? So yang hujung ni mesti 1. Lepas tu 9 kuasa 1. 9 kuasa 1 sama dengan 9 lah. Letak situ. Lepas tu 9 kuasa 2, 81. Kalau tak tahu, tekan kalkulator ya. Okey, lepas tu nilai ni nilai tempat. Tempat dia bernilai ini ya. Dan nilai digit awak kena darabkanlah digit ni dengan nilai tempat. Jadi 2 darab 81 dapat 162. Lepas tu 1 darab dengan 9 sama dengan 9. 8 darab 1 sama dengan 8. Boleh? Boleh. Boleh tak?
So yang untuk bahagian ini soalan akan tanya sama ada nilai digit. Dia akan underline mana-mana nombor, dia suruh awak nyatakan nilai digit dia. Okey. Nanti awak siapkanlah ni latihan muka surat 11 ni. Contoh yang ni lah yang saya cakap tadi, nilai digit tu. Dalam exam dia tanya contoh dekat sini 560 asas 7. Asas 7 lepas tu dekat atas ni dia buat sepatutnya 560 asas 7. Kalau kita nak kalau macam tadi dia buat dalam bentuk table kan. Jadi sekarang ni kalau saya nak cepat, kadang-kadang soalan ni keluar dalam soalan objektif. Soalan objektif biasanya 40 soalan dalam masa sejam suku. Jadi satu soalan tu dalam 1 minit je. Awak tak boleh nak buang masa banyak-banyak. Jadi tak perlulah nak buat jadual macam tu kan. Jadi awak nak tahu nilai digit 6 soalan dia kan? 6. Jadi kita terus je sini kita, ini adalah 7 kuasa 0, 7 kuasa 1, 7 kuasa 2. Dia memang macam tu kan nilai digit dia. Ni faham kan? Faham. Lepas tu untuk nilai digit lah. Ini nilai tempat yang atas ni ya, nilai tempat, sorry. Nilai digit dia 6. Kalau 6, jadi nilai 6 ni kena darab dengan siapa? Ini adalah nilai digit. 6 darab dengan siapa? 1. Nilai tempat. 7. 9. 7 kuasa 1. Dan kita tahu 7 kuasa 1 tu sama dengan 7 lah kan? So awak darab lah. 6 darab 7 dapat berapa? Tu yang awak dapat 42. Samalah contohnya yang dekat sebelah ni. Kalau ditanya 7, 3 dan nilai digit bagi 3, kita tahu 2 kuasa 0 ni, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3 kan. Jadi yang ini nilai digit dia 3 darab dengan, sebab dia asas 8, jadi 8 kuasa berapa? Dia nilai tempatnya ni adalah 8 kuasa 2. Faham tak? Jadi awak kena darab lah. 8 darab 8 kuasa 2, 64, 64 darab 3, awak akan dapat ni 192. Macam mana ni kelas 4G 4N ni? Boleh faham tak? Faham ke tak? Tengah. Tengah. Macam mana tu? So, kalau contohnya, jom sekejap ya. Cuba awak tengok soalan 6. Ya, soalan 6. Nilai tempat dia berapa? Berapa nilai tempat dia? Ni, soalan 6. Kalau kita letak atas ni adalah 4 kuasa 0. 4 kuasa 0. Kan, kita start daripada hujung mesti 4 kuasa 0. Sama dengan 1. Ya, pandai pun. 4 kuasa 0 sama dengan 1. Lepas tu bila digit, nilai digit 3 darab 4 kuasa 0. Digit ni darab dengan 1 ni lah nilai tempat kan? Pandai 3. So, dapat 3. Okey. Kalau darab dengan 4 kuasa 0 sama je kan? Sama je. Sebab kita dah letak kat atas ni sama kan? So awak boleh je letak ni darab either one, mana-mana satu. Boleh diterima. Okey, cuba kita tengok yang nombor 7 ni pula. Nombor 7 ni nilai tempat dia berapa? Awak dah tahu kan? 0, 1, 2, 3. Jadi berapa nilai tempat dia? 5 kuasa 3. 5 kuasa 3 kan? Betul? Betul. Sama dengan berapa 5 kuasa 3? Kalau nak terus awak tekan je lah kalkulator terus kan 5 kuasa 3 tu. Mana yang tak tahu tu tekan.
5 kuasa, simbol kuasa ni 3 sama dengan berapa? 125. Dapat 125. Dapat 125. Lepas tu nilai digit yang ini darab dengan nilai tempat. Jadi 1 darab 125 samalah 125 juga. Okey. Boleh? Okay, boleh. Okey, senang je ni kan? Okay, next yang kita dah belajar. Oh, belum nak. Itu je lah yang first class yang saya dah terangkan. Dan kemudian hari ni bahagian D. D tadi dah okey tak? Okey tak? Tadi awak sebab masuk dan tak tahu apa dia asas nombor kan? Sekarang ni dah boleh tak? Boleh faham? Okey. Okey, boleh? Boleh saya teruskan? Boleh saja. 4H dengan 4H pula. 4G dengan 4H, 4G dengan N. Tak apa, nanti slow-slow Nanti buat perlahan-lahan. Tak apa, tak perlu rushing lah. Cumanya hari ni saya nak teruskan lah. Boleh tak saya teruskan? Boleh ke? Saya nak masuk ada sikit lagi. Bahagian E. Bahagian E dah masuk dah semua 4C, H, L. Ada cikgu 4C ada. Dah siap dah 4C latihan nombor 13. Dah ikut. Dah ya. Okey. Dah Ego, dah siap. Okey, dah sempat minum tadi kan? Tempat makan minum semua makan sempat. Sempat berak pun sempat cikgu. Tengah hari kot ada yang dah makan tengah hari Belum. Okey, boleh saya sambung lagi sikit. Boleh sambung. Yang kelas N dengan G kena tarik nafas dulu perlahan-lahan Kita tengok contoh E. Senang je. Jangan risau. Okey, yang E kita akan tengok tentukan E dia suruh kita tentukan nilai P dan Q sama saja. Sebab dia bagi soalan tu, contoh saya buat soalan nombor 10, asas 3 2013. Lepas tu dia senaraikan, dia dah cerakinkan Dan dalam ni nilai yang kosong ni dia tak letak sebab tak ada nilai pun kan. So tak letak ke tak letak ke tak ada memberikan apa-apa makna. So tak perlu letak pun tak apa. Dan kalau kita tengok awak nak jawab soalan ni, kena tentukanlah ini awak dah tahu dah. Kuasa 3 mesti 3 kuasa kosong, 3 kuasa start dengan dari belakang kan. Ini adalah 3 kuasa kosong, 1, 2 dan 3. Jadi dia nak P bila kita tengok P darab dengan 3 kuasa 3 mestilah yang ini, betul tak? So apa nilai P dia? P adalah sama dengan apa? Ni, berapa darab dengan 3 kuasa 3? 2. 2 kan? Itu je 2. Bagus. Lepas tu 1 darab dengan Q. Kita nak tahu Q tu 3 kuasa berapa kan? So kita tengoklah mana 3 kuasa 1. 3 kuasa 1. Ni kan? 1. Jadi Q sama dengan jawapan kita adalah 3 kuasa 1. Itu je. Betul tak? Boleh? Boleh sangat cikgu. Boleh. Boleh sangat. Kacang gila sebab ni. Okey, boleh nanti kita tengok lagi. Untuk lebih pandai kena buat banyak latihan. Nanti awak buatlah yang ni So kita nak pergi pula contoh F. Soalan F dia kata hitung beza. Saya nak buat contoh soalan. Beza tu tolak cikgu, saya jauh. Tolak. Beza pandai kan cikgu? Dia kalau beza memang tolak Pandai selalunya. je orang. Beza. Anak saya. Beza mestilah tolak. Kalau dia kata ada dalam soalan ni macam hasil tambah, hasil tambah mestilah tambah kan. Beza kita tolak. Okey.
Saya tengok contoh yang ini, dia So kata bila dia tanya situ kita kena tukarkan dia jadi asas 10 kan cikgu? dia Lepas tu suruh baru kita tolak kan? Bagi cikgu terangkan please. Okey, bagi cikgu terangkan. Okey. Okey, bagi cikgu terangkan. Okey, dia kata dia suruh kita buat mula langkah yang pertama yang kita kena buat bila dia cakap macam tu, beza dia kan. Mestilah sebab dia kata dalam soalan tu contoh yang ni lah, dia kata kan. Hasil tambah nilai digit 3 dan nilai digit 4 dan 3 dalam nombor 5413 asas 6. Ya, bila dalam keadaan macam ni, nilai digit kita kena tahu nilai digit tersebutlah, nilai digit 4 dan 3. Jadi 4 ni kita tukar. Betul lah tadi siapa yang cakap tu. Kita tukar dalam asas 10 kan. Kalau asas 10 mesti kita akan darabkanlah dengan 6. Yang ini adalah 012 kan. Jadi dia akan 4 darab 6 kuasa 2. Kalau yang 3 pula 3 darab 6 kuasa kosong kan. Yang ini adalah hasil tambah. Jadi awak tambah je lah. 144 campur dengan 3 dapat 147. Boleh? Boleh ke? Okey. Settle yang tu. Kalau beza pula macam contoh ni, kita kena carilah digit 1 ni mesti 012. Itu jadilah 1 darab dengan 9 kuasa 2. Lepas tu dapat ni, tengok digit 5 pula. 5 nilai digit dia darab dengan 9 kuasa 1. Lepas tu tolaklah nilai yang besar, tolak nilai yang kecil. Dapat 36. Itu sahaja bahagian F. Okey. Saya nak masuk the last one. The last one ni baru sikit pula. Dia suruh kita tukar asas 10 kepada asas lain lah. Okey, ini bahagian G Bahagian G. Yang ini awak kena fahamkan betul-betul sebab dia kaedah dia agak lain sikit. Kalau kita nak tukar, ini sama je kaedah yang kita boleh guna pakai untuk asas 10 tukar kepada sebarang asas lah. Asas 2, asas 3, asas 4 sampai asas 9. Okey, cara kita nak buat adalah kalau asas 10 ni kita nak tukar kepada asas 2, ya, kita kena bahagikan 26 ni dengan 2. Ya, cara dia buat macam ni. Tulis 26, tu buat garis ni, bahagi 2. 2 kat dalam dekat sini. Okey, lepas tu awak bahagi berapa? 26 bahagi 2 dapat berapa? 13. 13. So 13 ada baki tak bila kita bahagikan dengan 2? Ada? Ada kot. Tak ada. Tak ada kan? Sebab awak dapat betul-betul 26 kan? Betul. 13 darab 2 kan dapat 26. Jadi tak ada baki, kita letak kosong. Ni adalah untuk baki sebelah kanan ni. Lepas tu kita bahagi lagi dengan 2. Kita bahagi dengan 2, berapa pula dapat? 6. 13 bahagi 2. Kita dapat 6. 6 darab 2 dapat berapa? 12. 12. Ada baki tak? Ada. Ada berapa? 1. 1. Faham ya? Sebabnya kita nak 13 tapi kita hanya boleh dapat 12 je bila dibahagi dengan 2. Jadi baki dia kita letak sebelah kanan ni. Ini baki dia. Boleh? Aku tak faham. Yang mana? Yang darab tu. Darab. Macam mana saya nak cakap. Okey, mula-mula sekali awak guna kalkulator pun boleh. Kalau awak tak boleh nak congak guna otak, guna biasa. Bila awak bagi 26 bahagi 2, dalam kalkulator ni bagi jawapannya 13 kan? Kan? So 13 letak bawah ni. Letak je 13.
Dan kalau dapat 13 saja tak ada perpuluhan tu, maksud dia baki dia kosong. Kan? Okey. Lepas tu saya bahagi lagi dengan 2. Okey, 13 bahagi 2. Jawapan dari kalkulator ni dapat 6.5. Kan? Itu yang saya cakap tadi. Bila ada perpuluhan tu, maksudnya ada baki kat sini. Kalau tak ada perpuluhan, awak letak kosong. Cikgu, Yang ini, kenapa kena tulis baki dia 1 bukan 5? kenapa pula? Oh no. Sebab okey. 6 darab 2 adalah 12 kan? 12. Betul. Jadi 13 tolak 12, baki dia 1. Satu. Dapat? Dapat. Sebab tu saya tulis baki. Kenapa kena darab? Oh, darab dengan bahagi kan sama. No, dia adalah apa kan awak bahagi macam ni Macam ni saya nak cakap. 13 bahagi 2 dapat 6 kan? No, kalau awak bahagi awak dapat 6.5 kan? 6.5. Jadi jawapan kita kena letak ni 6 saja sebab saya kata yang perpuluhan ni adalah untuk baki. Kan? Okey, awak letak je 6. Lepas tu untuk tahu baki dia berapa, awak tak tahu awak darablah balik 6 ni darab 12. Awak dapat 12 kan? Tapi kita nak 13. Sebab tu ada baki 1. Tu 13 tu kena tolak 12 tu kan? Ya. Tolak je lah. Buat bagi. Tolak je. Dia untuk tahu baki dia je kan cikgu? Ya. Sebab kita buat untuk baki, dapatkan baki ni. Sebab memang macam itulah kaedah untuk kita. Bukan bahagi biasa lah untuk asas, tukar asas ni. Lepas tu kan kita bahagi lagi 2. Nanti awak tengok ni, nanti awak akan boleh faham. Kita buat sama-sama lepas ni. 2, 6 bahagi 2. 3. Ada baki tak? Tak ada. Tak ada. Letaklah kosong kan? Okey. Selagi nilai yang kita dapat ni boleh dibahagi dengan 2, kita teruskan. Jadi bahagi lagi dengan 2. 3 bahagi 2 dapat berapa? Yang tak tahu tu tekan kalkulator. 3 bahagi 2 dapat berapa? 1.5. Jadi kita nak letak kat sini berapa? 1. Baki dia 1. Lepas tu ada baki 1 juga. Macam mana dapat baki 1 ni? Darab balik. 1 darab 2. Saya darab 2. 1 darab 2. Lepas tu 3 tolak 2. Dapat 1 kan? Betul. Betul. Okey. Lepas tu jawapan kita, bila kita dah dapat akhir dia dah nilai bawah ni kecil daripada 2, kita stop lah. Tak payah teruskan. Dan jawapan kita adalah ni 11010 ni. 11010 asas 2. Ini jawapan dia. Nampak tak? Faham tak? Dari bawah naik ke atas. Ni dari bawah ni naik ke atas dia punya jawapan. Oh, faham. Pastikan yang bawah ni dia dah kurang daripada 2. Kalau yalah semualah yang nak tukar kepada asas 2 dia mesti kurang daripada 2. Kalau nak tukar pada asas 3 maknanya kurang daripada 3, kita dah stop. Sebab kita dah boleh ambil nilai tu kan. Okey, ada soalan? Cikgu. Ya. Macam mana kita nak tahu kita nak bahagikan dengan nombor berapa? Oh, ikut soalan. Kalau Ikut asas yang dia bagi tu, dia minta asas 2 bagi 2 kan? Ya, betul. Itu siap cikgu. Gitu. Kacang. Cuba kita tengok lagi satu soalan ni Dia suruh asas 10 tukar kepada asas 7. Jadi kita kena bahagi dengan apa? 7. 7. 7. Tu saya dah buat dah. 400 bahagi dengan 7. Dapat berapa? 400 bagi 7 dapat berapa? 57.14. Kita nak ke point tu?
Ambil 57. Tak nak. Tak nak. Lepas tu baki dia berapa? Satu. Baki satu? Baki dia satu. Alah. Sekejap. Dia tujuh. Betul. Baki apa? Satu. Okey, satu. Lepas tu bahagi lagi dengan 7 dapat berapa? 8. Ada baki berapa? Satu. Okey, nak bahagi lagi ke tak ni? Boleh lagi. Bagi. Boleh. Boleh bahagi lagi. Dapat berapa? Satu. Ada baki lah tak? Berapa? Satu. So apa jawapan awak? Satu. Cantik pula satunya. Asas? 7. Asas 7. 7. Pasti. Okey. Ada soalan? Boleh faham? Kalau Boleh ke? Boleh. kira lah. Apa dia? Macam yang bawah sekali dapat kosong kan. Oh. Saya tak buat sampai kenapa awak nak buat sampai kosong? Contoh dapat kosong. Awak rajin sangat. Tak perlulah sampai kosong. Tak ada jawapan kosong. Kalau awak ada juga kalau rajin sangat ambil kosong, awak ambil jawapan dia kosong ni tak payah ambil dari sini lah. Sebab awak dah buat sini sampai kosong kan? So contohnya Tapi kat buku ni dia tak kira. dia tak kira? Entah, saya tak faham. Dah habis bekak. Dia sama je sebenarnya. Awak tengok buku mana? Buku teks ke buku apa? Buku ni. Modul. Oh, buku modul ya. Okey. Mana contoh modul? Okey. Dia sama je jawapan awak ya. Saya ringkas je sebab saya dah stop dekat satu ni. Betul tak? Oh. Saya dah stop dekat sini, kan? Jawapan dia masih sama. Okay, ambil. Nampak tak? Okey, faham. Nampak. Okay, ringkaskan. 1201. Saya tak nak sampai kosong tu buang masa, betul tak? Tak perlu pun buat sampai kosong kan? Betul tu. Tak perlu pun buat sampai kosong kan? Ya, tak perlu. Tak wajib. Sebab markah awak untuk dapatkan asas 2 kan? Asas 2, as long as awak dapat jawapan dan jalan kerja awak betul, awak dapat lah. Kalau awak tak buat sampai kosong, macam saya dah sampai 1 je kan? Awak faham kan yang saya terangkan? Faham. Okey. Boleh? Boleh. Okey, kalau boleh saya rasa untuk hari ni sampai muka surat 16 ni untuk awak buat latihan hari ni start daripada 13 sampai 16 sampai pukul 1.30 kan? Boleh? Boleh. Teknik dia kalau awak nak skor dalam semua subjek, apa yang awak belajar sekarang kena buat dalam masa 24 jam. Sementara kita ada ingatan 2, jangka pendek dan jangka panjang otak kita ni. Jadi kalau awak buat esok tu katakan esok petang lepas pukul 1 tu dah lebih dari 24 jam kan? Jadi otak awak dah kurang sikit memori apa yang kita belajar sekarang. Faham tak? That's why kalau homework hari ni terus buat. Itu untuk menguatkan daya ingatan awak lah dan mudah faham. Kalau awak buat lewat beberapa hari ke langsung, daya ingatan tu semakin kurang. Itu adalah daya ingatan jangka pendek lah kan, 24 hours. Macam itulah konsep psikologi pembelajaran kita. That's why selalunya lepas dah habis belajar ni teruslah buat kan? Terus buat latihan ni. Jangan ni tutup lah nak pergi makan tengah hari kejap, tak apa. Tapi nanti sambung balik ya. Jangan buat esok lusa tu lambat. Boleh? Boleh cikgu. Okey, bagus. So hari ni kita dah belajar beberapa topik dan saya harap awak faham ya. Siapa yang tak faham lagi boleh kontak saya lah ya. Kalau masa menjawab tu ada masalah ke, ada kemusykilan. Dan yang student kelas Puan Habibah nanti hantar pada Puan Habibah lah. Tapi awak mungkin lewat sikit tak apa. Awak buat dulu yang depan, bahagian depan perlahan-lahan. Dalam 24 hours ni buat sampai muka surat 16.
Boleh ke 4G dan 4N? Muka surat berapa cikgu? Awak kelas mana? 4G. 4G daripada muka surat 10 ya. Ini yang first class patutnya kan. Hari apa hari tu? Hari Isnin. Hari Isnin awak tak ada kelas ya hari tu? Cikgu awak? Tak ada you. So untuk hari Isnin tu awak buat 10 sampai sepatutnya 12 lah. Dan untuk hari ni awak sambung dengan saya ni 13 sampai 16. So buat perlahan-lahan lah. Awak boleh hantar pada cikgu awak. Tak apalah tanya cikgu awak. Cikgu awak pun sibuk kan. Tapi jangan lewat daripada 24 hours buat ni, nanti lupa. Kan? Betul? Okey, bagus. Okey, itu saja. Asnida. Apa dia? Tak cikgu, saya cakap dengan ni kawan. Cakap dengan kawan ya. Okey. Itu saja, ada soalan? Tak ada cikgu. Tak apa kan, kamera saya rosak. Nanti tak apa. Tak apa juga anak belajar. Kamera belajar ni tak ada alasan cikgu. Janji faham betul? Janji Kan? faham betul. So nanti 5 hari bulan 4 lah kan kita boleh jumpa. Betul. Alhamdulillah, dia masuk sekolah. Sabar rindu cikgu. Tak sabar cikgu, tak gambar cikgu. Okey, itu saja. Nanti saya masukkan attendance dekat Telegram okey. Terima kasih. Cikgu, nanti masuk ke sekolah kita undi Arif Fitri ketua kelas. Ada cikgu. Ketua kelas awak tak ada lagi ke? Tak ada. Ada, Arif Fitri. Ini sepatutnya kan guru kelas awak yang buat undian. Siapa guru kelas awak? Tak apa, cikgu pun boleh. Cikgu Mahanum. Mahanum tak buat. Belum. Cikgu Mahanum busy. Dia kata banyak hal nak buat uruskan. Elah, pandai je. Dia kata biasa kalau yang undian ni kan kena kira berapa orang yang undi. So cikgu Mat lah yang lagi ni lah sesuai. Cikgu Mat lah. So cikgu Mat kan kira. Tak payahlah awak. Saya pun dah banyak kerja kan. Lele jaga malu-malu lele. Okey, terima kasih semua.